Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani. Saya Luqman Haris. Pendigitalan atau digitalisasi adalah satu keperluan untuk semua syarikat sekarang. Dan antara komponen terpenting untuk digitalisasi adalah migrasi ke cloud computing atau pengkomputeran awan. Banyak syarikat dan pemilik syarikat di luar sana yang mungkin ragu-ragu dan juga masih bimbang. Khasnya mereka yang memiliki syarikat kecil, perusahaan mikro atau sederhana. PKS yang mengatakan pros and cons, adakah migrasi ke pengkomputeran awan ini berbaloi dan adakah ia akan memberikan pulangan yang signifikan dan baik untuk syarikat saya. Hari ini kita mau fokus mengapa migrasi ke cloud computing ini akan memberikan faedah dan manfaat kepada semua jenis syarikat tanpa mengira industri apa atau saiz apa. Hari ini saya mau berbincang berkenaan dengan isu ini bersama dengan Cik Wan Ahmad Kamal, Ketua Segmen Korporat Maxis dan juga Tara Tan, Ketua Pegawai Pemasaran untuk Sisili. Terima kasih kerana menyertai Agenda Awani hari ini. Saya mau mula dengan Wan Kamal. Wan Kamal, sejajar dengan pengumuman Malaysia akan memasuki fasa endemik COVID-19 tidak lama lagi, iaitu kehidupan kita akan kembali normal, kita akan hidup bersama dengan COVID-19. Ini akan mengubah cara hidup kita, segala aspek hidup kita selepas ini. Selepas kira-kira 20 bulan kita hadapi pandemik ini, adakah Maxis melihat perubahan ketara dalam keperluan pelanggan perniagaan Maxis? Ya, terima kasih Luqman. Sepanjang 20 bulan ini, kita telah menyaksikan bagaimana teknologi telah menjadi tunjang utama buat perniagaan, di mana syarikat yang pantas mengambil peluang untuk menggunakan teknologi dan menukar cara perniagaan dan melaksanakan transformasi digital, didapati mereka ini dapat menyesuaikan diri dengan lebih baik dengan permintaan dan landscape perniagaan terbaru semasa tempoh pandemik. Banyak syarikat-syarikat dan organisasi telah pantas bertindak dengan mempercepatkan penggunaan cloud semasa pandemik apabila pelbagai tahap PKP telah dilaksanakan oleh kerajaan supaya mereka dapat terus beroperasi secepat dan sebaik mungkin. Teknologi digital menjadi suatu aspek yang sangat penting buat pekerja yang terpaksa bekerja dari rumah ataupun work from home demi menjaga keselamatan mereka, dan pihak syarikat pula juga terpaksa bertindak dengan cepat untuk mengubah operasi mereka demi memastikan sustainability walaupun dalam keadaan yang sukar dan amat mencabar ini, Luqman. Semasa tempoh ini, Maxis terus menyokong perniagaan pelanggan-pelanggan kami dengan beberapa cara. Yang pertamanya, kami telah memberikan langganan percuma bagi produk kolaborasi seperti Microsoft Teams ataupun aplikasi Maxis Voice Connect supaya syarikat-syarikat mampu beroperasi daripada rumah, work from home, atau berkomunikasi tanpa sempadan dengan rakan niaga dan pekerja dari jarak jauh. Kami juga bekerjasama bersama industri leaders dari pelbagai industri, terutamanya PKS, untuk mencipta lebih kurang 100 use cases dengan maklumat-maklumat yang akan membantu pengusaha supaya dapat kekal beroperasi di waktu yang sukar ini. Kami juga melancarkan program untuk menyokong dan membimbing pengusaha tempatan dalam penukaran perniagaan mereka ke arah yang lebih digital, termasuklah program Usahawira, e-kelas usahawan yang ditumpukan kepada pengusaha wanita di kawasan-kawasan yang agak terpencil. Baru-baru ini juga kami telah menjayakan Maxis Business Park Usahawira untuk pengusaha tempatan mempelajari tentang teknologi digital terkini untuk perniagaan mereka dan menerusi peranan kami sebagai penyedia penyelesaian teknologi. Lebih 12,700 PKS telah mendaftar untuk geran digitalisasi PKS dan menggunakan dana tersebut ke arah produk digital seperti e-dagang, e-marketing ataupun pemasaran digital dan juga e-logistik, Luqman. Sudah tentu tiada syarikat yang terkecuali daripada impak COVID-19. Semua aspek perniagaan mereka terkesan. Khasnya transformasi proses dan perjalanan transformasi ke arah pendigitalan, kerana transformasi itu sudah tentu membawa pelbagai cabaran. Datang pula impak COVID-19 sudah tentu akan memberikan kesan yang agak mendalam. Tara, sejauh manakah pandemik COVID-19 ini telah memberikan kesan kepada proses dan perjalanan transformasi digital untuk syarikat Sisili? Hello.
Ya, Sicily adalah produk dan jenama yang dari Malaysia. Oleh kerana jenama dan hak milik tempatan, syarikat kami boleh mengatur dan mengubah strategi pemasaran dan penjualan dengan cepat untuk bersaing dengan pasaran yang kerap berubah. Halangan yang dihadapi pada permulaannya adalah mengubah strategi pemasaran, penjualan secara tradisi dan mengintegrasi dengan jualan online untuk bagi mengoptimumkan pengalaman membeli pelanggan kami. Pandemik COVID-19 yang bermula sejak hampir 1-2 tahun yang lalu telah mempercepatkan transformasi digital syarikat kami di mana kami berjaya mengubah strategi jualan dan pemasaran ke online dalam masa yang singkat. Semasa beberapa lockdown yang lalu, hampir semua jualan adalah dari saluran online. Dalam masa yang sama, syarikat kami juga berjaya menaik tahap sistem online untuk menampung pertumbuhan jualan dan trafik. Okay. Dan Wan Kamal, you want to step in here? Ya, selain daripada Sicily, Luqman, semasa tempoh pandemik ini, pihak Maxis juga telah memberikan penyelesaian e-commerce kepada pelbagai syarikat untuk membolehkan mereka supaya menjalankan perniagaan secara online daripada offline kepada online. Sebagai contohnya, syarikat kasut Bata, juga syarikat kasut Crocs shoes, syarikat cermin mata Focus Point, Siti Khadijah, Ice Watch, TBM, Home Care dan banyak-banyak syarikat yang mana kami telah membantu mereka supaya mereka dapat mendapat kesinambungan perniagaan mereka daripada offline terus kepada online semasa tempoh pandemik, Luqman. Okey. Kita akan berhenti seketika. Selepas ini kita akan bercakap berkenaan dengan bagaimana dan mengapa pengkomputeran awan atau cloud computing ini adalah untuk semua jenis dan saiz syarikat, dan satu perkara yang paling penting, the elephant in the room, iaitu kos untuk menjalani transformasi ini. Agenda awal ni akan kembali berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Anda kembali bersama Agenda Awani. Saya Luqman Haris. Hari ini topik perbincangan kita adalah proses digitalisasi dan transformasi kepada pengkomputeran awan atau cloud computing yang mungkin ramai pemilik syarikat di luar sana, khasnya pemilik PKS masih lagi ragu-ragu, adakah cloud computing ni untuk syarikat saya kerana syarikat kecil? Bagaimana pula dengan kos? Adakah ia melibatkan kos yang besar untuk menjalani transformasi ini? Hari ini saya berbincang bersama dengan Wan Ahmad Kamal, Ketua Segmen Korporat Maxis, dan juga Tara Tan, Ketua Pegawai Pemasaran Sicily. Wan Kamal, Sicily sebagai contoh adalah syarikat yang bersaiz sederhana. Adakah sistem cloud computing sesuai bagi perusahaan atau syarikat tidak kira kecil atau besar saiz mereka? Misalnya, adakah sistem pengkomputeran awan ini tidak sesuai untuk syarikat bersaiz besar atau bagi syarikat saiz lebih kecil mungkin kerana kosnya terlampau mahal untuk mereka? Ya, Luqman, seperti mana yang mungkin kita sudah maklum, perbelanjaan syarikat IT telah membantu melonjak penggunaan cloud computing selepas pandemik melanda di seluruh dunia, termasuk juga di Malaysia. Jika saya ingin memetik sedikit laporan Gartner yang menganggarkan bahawa menjelang tahun 2024, lebih daripada 45% perbelanjaan IT untuk infrastruktur, sistem, perisian, aplikasi dan sebagainya akan mengakibatkan perubahan penyelesaian dari secara tradisional ataupun on-premises ke cloud services. Kini kita dapati lebih banyak syarikat yang telah sedar tentang pelbagai kelebihan penggunaan cloud berbanding dengan secara tradisional. Tidak kira jika anda merupakan sebuah syarikat yang besar, kecil, sederhana, anda boleh menikmati kelebihan daripada kepantasan dan fleksibiliti, kecekapan kos dan juga security dan juga compliance yang ditawarkan oleh cloud. Jika saya ingin memberi sedikit contoh, Luqman, untuk peniaga kecil, cloud adalah merupakan satu yang amat menarik kerana mereka dapat bertukar ke penyedia penyambatan cloud yang dapat memenuhi keperluan infrastruktur IT mereka dengan kos pendahuluan atau initial cost yang amat rendah. Cloud juga dapat memberikan mereka akses ke alatan, program dan sebagainya yang kebiasaannya agak mahal untuk mereka.
Untuk PKS pula ya, perkhidmatan cloud dapat memberikan mereka menaik taraf IT infrastruktur pada bila-bila masa. Membolehkan mereka untuk menjadi lebih tangkas, mengurangkan kos, meningkatkan kecekapan operasi serta mengurangkan kos pengeluaran produk mereka ya. Dan untuk operasi syarikat-syarikat yang besar pula ya, saya rasa mereka lebih berminat untuk bertukar ke cloud untuk mengekalkan infrastruktur mereka di lokasi on-prem kerana ia memberikan mereka peluang menggunakan teknologi yang terbaru ya, justru memberikan mereka kepantasan dan menyediakan perkhidmatan yang lebih baik untuk pelanggan-pelanggan mereka ya, Luqman ya. Sememangnya yes, kos menjadi aspek utama bagi mereka yang ingin melabur ke arah teknologi cloud. Sebahagian syarikat mungkin risau tentang kos asal, initial cost. Mereka juga mungkin risau tentang expertise ataupun security. Terdapat juga syarikat-syarikat yang sangat teruja untuk menggunakan teknologi cloud sehingga mereka terburu-buru untuk melabur ke dalam cloud services ini ya. Dan berdasarkan pengalaman kami di Maxis, adalah amat penting untuk syarikat-syarikat merangka strategi cloud yang tepat dan meluas secara holistik daripada melabur untuk cloud secara terburu-buru. Ini membolehkan mereka mengurangkan risiko dan mengurangkan perbelanjaan yang mungkin tidak perlu mereka belanjakan. Jadi adalah amat penting ya bagi pihak pelanggan mencari rakan niaga cloud atau cloud partner yang betul-betul yang sesuai dapat membantu dan meningkatkan produktiviti dan pada masa yang sama juga Luqman ya mengurangkan kos operasi mereka. Di sini Maxis menawarkan perkhidmatan apa yang dipanggil sebagai right cloud, right expertise dan right network. Disokong oleh kemahiran yang mantap, jumlah pakar yang tinggi dan kami bekerjasama dengan peneraju penyelia rangkaian cloud bertaraf dunia sekarang ini ya, Luqman. Okey, Tara, jadi kita bercakap berkenaan dengan peralihan dan pelaburan yang diperlukan untuk beralih kepada sistem cloud computing dan memulakan proses perjalanan dan transformasi perniagaan ini. Adakah kos masih lagi sebab utama kerana mengapa banyak syarikat masih lagi enggan beralih daripada model perniagaan yang konvensional dan konservatif? Ya, untuk mana-mana perniagaan, setiap pelaburan baru, misalnya untuk menaik taraf kemudahan bekalan IT, hendaklah mengambil kira the return on investment kan, like the ROI, di mana syarikat kami akan membuat analisis secara mendalam untuk memastikan setiap pelaburan akan memanfaatkan syarikat kami atau mendapat pulangan yang maksimum pada jangka panjang. Malah dengan cloud solution, kita dapat melihat bahawa pelaburan permulaan untuk pemindahan struktur dan proses kami ke cloud adalah rendah. Seringnya, cloud solution adalah tanpa setup fee yang besar dan juga ada fee structure yang fleksibel. Dengan itu, kita dapat menaik taraf bila-bila kita memerlukan. Syarikat kami dapat mengukir dan mengubah spesifikasi pelan cloud bagi enhance the service yang kami kehendak semasa dengan mudah. Secara langsung, ia dapat menjimatkan kos dari membeli perkakasaan, peralatan dan perkhidmatan IT yang baru. Dan dari segi jangka masa panjang, syarikat kami dapat menjimatkan kos pengendalian infrastruktur IT lepas menghijrah ke cloud solutions. Saya fikir banyak syarikat enggan menggunakan atau beralih kepada cloud solution kerana tidak fasih tentang teknologi cloud atau telah melaburkan kos tinggi dalam infrastruktur mereka. Wan Kamal, adakah Maxis mendapati kos masih lagi sebab utama mengapa syarikat tidak mahu atau takut untuk beralih daripada model perniagaan konvensional mereka? Ya, Luqman. Saya bersetuju dengan Tara tadi ya. Terdapat banyak faktor yang mengapa setengah syarikat masih lagi tidak menggunakan cloud. Kos sudah pasti menjadi salah satu daripada isu utama. Tapi yang lebih ketara ialah kebanyakan syarikat masih tidak mempunyai kefahaman yang mencukupi tentang kebolehan cloud dan bagaimana cloud dapat membantu perniagaan mereka ya. Jika para peniaga tahu akan kelebihan cloud, sudah pasti mereka sedar bahawa penggunaan cloud bukan sahaja dapat menjimatkan kos perniagaan mereka tetapi memberikan pelbagai kelebihan kepada mereka seperti menambahkan produktiviti, menambahkan security dan juga dari segi business continuity ya. Tapi setiap perniagaan ya tidak sama dari segi aspek dan tahap transformasi digital mereka dan juga pemikiran mereka terhadap cloud dan juga
cabaran-cabaran yang perlu diatasi. Ada syarikat-syarikat yang masih tidak memahami dan tidak berkemahiran sepenuhnya, dan ada juga yang sudah menggunakan cloud tetapi tidak dapat memaksimalkan potensi cloud mereka, dan ada juga yang percaya adalah lebih jimat jika mereka mengekalkan perkhidmatan IT mereka secara konvensional daripada berbanding dengan cloud. Baru-baru ini Luqman, Maxis telah membantu sebuah syarikat Brickfields Asia College BAC menukarkan lebih daripada 50 aplikasi web dan mobile aplikasi mereka untuk pembelajaran online dan sistem pengurusan pelajar mereka, Student Management System, ke AWS Cloud. Dengan pelbagai perkhidmatan penyelesaian daripada Maxis, kami berjaya membantu BAC mengurangkan kos penggunaan cloud mereka dan juga mengurangkan kos human capital mereka juga, Luqman. Kami ingin spesifikasi pelayan yang disesuaikan untuk meningkatkan kadar utilisasi, mengurangkan bil cloud bulanan BAC sebanyak 20%. Ini adalah antara kelebihan untuk mendapatkan perkhidmatan cloud dari Maxis yang merangkumi cloud, rangkaian network, internet dan juga caj mudah alik untuk setiap bulan. Kami ingin menjadi rakan niaga yang berharga untuk pengusaha dan peniaga dan membantu mereka menilai keperluan perniagaan mereka dan melaksanakan teknologi yang tepat dan bersesuaian untuk mereka. Kami percaya dengan rakan niaga yang berpengalaman, berkemahiran tinggi dan dipercayai, trusted partner, pengusaha atau perniagaan akan dapat melaksanakan transformasi digital mereka dengan lebih cekap, efisien dan lebih menguntungkan. Cakap berkenaan dengan memaksimalkan penggunaan teknologi dan juga pengkomputeran awan atau cloud computing ini, sudah tentu infrastruktur yang lebih baik seperti 5G akan menambah baik lagi kualiti dan penyampaian perkhidmatan cloud computing. Selepas ini kita akan berbincang berkenaan dengan itu. Bagaimana 5G bukan sahaja akan menambah baik segala aspek operasi syarikat dan perusahaan di luar sana, tapi bagaimana ia akan menambah baik kualiti hidup kita semua. Itu selepas ini, jangan ke mana-mana. Anda kembali bersama Agenda Awani, saya Luqman Haris. Hari ini kita berbincang berkenaan dengan transformasi dan perjalanan digitalisasi syarikat di Malaysia. Sudah tentu ia akan ditambah baik lagi dan diperkasakan lagi oleh pembangunan infrastruktur yang lebih baik bergerak ke hadapan. Khasnya 5G yang akan memberikan kualiti yang lebih baik kepada semua proses migrasi ke aspek digital untuk semua jenis dan saiz syarikat. Saya bersama dengan Wan Ahmad Kamal, Ketua Segmen Korporat Maxis, dan juga Tara Tan, Ketua Pegawai Pemasaran Sicily. Saya mau pergi ke Tara dahulu untuk segmen yang terakhir ini. Kita bercakap, Tara, berkenaan dengan perkhidmatan 5G, 5G. Apa yang kita boleh jangkakan manfaat yang boleh dinikmati oleh semua? Bukan sahaja syarikat tapi semua di semua peringkat apabila perkhidmatan 5G ini akhirnya tersedia di negara kita. Manfaat besar yang kita jangkakan dengan introduksi rangkaian ekosistem 5G adalah ia dapat memperbaiki dan mempercepatkan proses pengurusan, pengandalian dan pemasaran produk kami. Pada masa kini, syarikat kami sedang bekerjasama dengan Maxis untuk meningkat tarafkan sistem warehouse yang sedia ada supaya dapat melicinkan proses pengurusan stok untuk penjualan online dan offline. Akses kepada data pengurusan perniagaan yang lebih cepat dan memperkasakan data integrasi adalah matlamat yang perlu dicapai secepat mungkin juga. Wan Kamal, kita bercakap dengan 5G, istilah itu agak seksi term kerana kita tak sabar-sabar nak tunggu ketibaan 5G di negara kita. Kita saksikan sudah ada negara-negara di luar yang sudah pun tersedia 5G. Di negara kita insya-Allah tidak lama lagi. Jadi bagaimana kehidupan kita boleh ditambah baik, manfaatnya, the tangible benefits yang kita boleh nikmati apabila 5G ini tersedia di Malaysia nanti? Ya Luqman, seperti mana yang telah dikongsikan oleh Sicily tadi, apabila 5G boleh digunakan, ia akan mempercepatkan dan menambah baikkan kebolehan teknologi untuk pengusaha, perniagaan
supaya dapat meningkatkan kualiti perkhidmatan dan aplikasi mereka. Dengan 5G, para peniaga di Malaysia akan dapat menggunakan penyelesaian IoT, Internet of Things, dan membuka potensi kemampuan automation atau otomasi, analisis. Pelaksanaan teknologi ini juga akan membantu membuka pintu kepada perniagaan baru dan mengubah industri kita supaya menjadi lebih pesat dan lebih robust lagi, ya Luqman. Sementara kita menunggu perkhidmatan 5G dilancarkan di Malaysia, insya-Allah dalam masa terdekat ini, Maxis telah memulakan pembangunan penyelesaian 5G dan kami telah membangunkan pelbagai aplikasi untuk pelbagai industri seperti pengeluaran, pendidikan, kesihatan dan juga pertanian ataupun agriculture. Ini adalah satu daripada aspek yang kami untuk membantu perniagaan berhubungan dengan 5G ini. Dan portfolio IoT daripada kami sebagai contohnya lah Luqman, projek perintis Smart City IoT bersama Kerajaan Pulau Pinang merangkumi smart security, smart education, agriculture dan sebagainya. Satu lagi ialah IoT dibangunkan di smart agriculture untuk membolehkan petani moden untuk bercucuk tanam dengan lebih cekap dan lebih lestari. Kolaborasi bersama Mardi Langkawi dan pengalaman Maxis di ladang durian Bausheng baru-baru ini, ya. Dan yang ketiganya ialah program 5G Tech City yang telah kami lancarkan bersama dengan Huawei. Baru-baru ini juga Luqman, Maxis telah menandatangani perjanjian dengan Malaysia Airports Holding Berhad MAHB pada minggu lepas untuk membangunkan 5G Digital Airport di KLIA, KLIA2 dan seterusnya semua airports hak milik MAHB di Malaysia. Dan di bawah program Airport 4.0 ini, Maxis dan MAHB akan bersama-sama menguruskan perkhidmatan dan penyelesaian 5G untuk smart travel, smart tourism, smart retail dan juga smart security. Maxis memberi sokongan penuhnya kepada objektif Mind Digital Kerajaan Malaysia dan kami akan terus komited dalam memainkan peranan dan memberikan tawaran inovasi 5G yang akan memberi faedah kepada rakyat dan perniagaan di negara ini dengan kepakaran, pengalaman dan semua-semua lain yang boleh kami sediakan untuk faedah rakyat dan negara. Ini adalah selari dengan strategi dan kedudukan Maxis sebagai peneraju penyedia penyelesaian menyeluruh di Malaysia. The future is very exciting dan kita harap 5G dan semua yang lain-lain akan tiba di negara kita tidak lama lagi dengan Maxis menjadi enabler utama bukan sahaja untuk transformasi semua syarikat tempatan kita menjadi syarikat yang berorientasikan digital tetapi juga memacu pertumbuhan negara menjadi negara yang memfokuskan cenderung digital atau digitally driven country. Itu tidak lama lagi, insya-Allah. Terima kasih Wan Ahmad Kamal, Ketua Segmen Korporat Maxis dan juga Tara Tan, Ketua Pegawai Pemasaran untuk Sicily. Terima kasih kepada anda menonton agenda Awani hari ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.